Barisan Pengurusan Kolej Vocasional Kajang, Barisan AJK PIBG, Ibu Bapa dan Guru Kolej Vocasional Kajang, Barisan Pengurusan Ketua Unit Sokongan Akademik, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Kajang, dan yang saya kasihi semua pelajar-pelajar tahun 1 dan 2 diploma serta ibu bapa dan penjaga Kolej Vocasional Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengar taklimat pembukaan semula kolej dan juga pendaftaran asrama 2021. Sebelum majlis diteruskan, saya mempersilakan saudara Muhammad Fikri Saiful Nizam dari kelas 2S MPP 2 untuk membacakan bacaan doa. Dipersilakan saudara Fikri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna khalaqal azim innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innaka labarul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allah ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kami pada hari ini ya Allah. Yang diangkat pada hari ini ya Allah, berkatilah ia dari awal hingga akhir ya Allah. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Alhamdulillah, terima kasih saudara Muhammad Fikri kerana telah membacakan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan taklimat pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Okey, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan Encik Sufian bin Mahmud, Pengarah Kolej Vocasional Kajang untuk menyampaikan taklimat. Persilakan. Okay, terima kasih Puan Rosmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang saya hormati Encik Yusri bin Zainuddin, Yang di-Pertua PIBG Kolej Vocasional Kajang, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG Kolej Vocasional Kajang, Yang berusaha Puan Rosmawati binti Ahmad, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Timbalan-timbalan pengarah, Ketua-ketua Jabatan, Ketua Unit HEP dan juga ahli-ahli jawatan kuasa HEP Kolej Vocasional Kajang, ahli-ahli Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Kajang, pelajar-pelajar DVM 1 dan 2 DVM, dan serta ibu bapa yang hadir yang saya kasih sekalian. Terima kasih atas kehadiran semua pada petang ini untuk satu sesi taklimat khas pengoperasian pembukaan semula kolej yang akan bermula pada 3 hari bulan Oktober nanti. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat meluangkan masa pada petang ini untuk bersama-sama mendengar taklimat ringkas daripada pihak Kolej Vocasional Kajang bagi menerangkan pengoperasian untuk pendaftaran dan juga kemasukan ke asrama kolej. Jadi kita mulakan dengan slide yang ditayangkan. Yang pertama, berkaitan dengan pengoperasian kolej vocasional ini,
Dia terbagi kepada 3 kumpulan yang akan dilaksanakan secara penggiliran. Jadi untuk kumpulan pertama yang akan masuk pada 3 hari bulan Oktober nanti ialah kumpulan pelajar-pelajar bagi semester 1 dan semester 3 Diploma Vocational Malaysia. Maknanya pelajar tahun 1 dan tahun 2 DVM. Didahulukan dengan fasa yang kumpulan pertama ini yang akan masuk dalam tempoh pengajian 4 Oktober sehingga 29 Oktober 2021. Bermakna 4 minggu, sebulan. Jadi hari ini penerangan saya fokus kepada kumpulan inilah, kumpulan pelajar-pelajar DVM yang akan masuk dulu ini. Okey. Jadi yang lain tu kita akan jelaskan kemudian nanti. Jadi kumpulan kedua nanti pula akan masuk pula kumpulan murid-murid SVM bagi kumpulan 2 dan juga kumpulan 3. Okey, untuk pengambilan ataupun kemasukan pada kali ini bermula pada 3 hari bulan Oktober ataupun 4 hari bulan Oktober bagi negeri-negeri yang bermula pada hari Isnin sehinggalah 29 Oktober ini selama 4 minggu secara bersemuka. Maknanya semua pelajar-pelajar diploma akan masuk secara bersemuka, akan mengikuti pengajian kelas PDP secara bersemuka di dalam kelas bersama-sama dengan pensyarah. Jadi untuk kali ini saya nak tekankan perkara yang paling penting ialah semua pelajar perlu masuk ke asrama. Semua pelajar diploma sama ada yang sebelum ini tinggal di asrama ataupun yang tidak tinggal di asrama yang berulang alik diwajibkan untuk masuk semua ke asrama untuk mengikuti sesi ini. Tujuannya ialah Kementerian menetapkan supaya tiada kumpulan yang akan keluar masuk. Boleh menyebabkan penyebaran dan juga jangkitan virus lah. Itu tujuan utama dia. Jadi bila kita masuk ke asrama, istilah yang digunakan ialah untuk mewujudkan gelembung ataupun gelembung keselamatan. Itu istilah dia. Safety bubble. Jadi bila semua berada di dalam, bermakna kita dapat kawal dari segi penyebaran dan juga jangkitan COVID-19 ini. Itu tujuan utama dia lah. Jadi kalau kita tengok jadual ini, kumpulan pertama yang akan masuk bersemuka ialah kumpulan DVM bagi semester 1 dan semester 3. Jadi yang saya nak jelaskan yang ini sajalah. Kemudian bila tamat tempoh 4 minggu, pelajar DVM ini akan bertukar pula berada di rumah untuk mengikuti PDPR. Begitu juga untuk minggu dan seterusnya. 21 sehingga 11 Disember. Jadi mereka akan menggunakan kaedah PDPR sehinggalah tamat hingga cuti semester. Jadi untuk kumpulan berikutnya nanti akan masuk bermula pada bersemuka. Contoh SBM akan bersemuka pada 31 hari bulan hingga 19 hari bulan November. Bergilir dengan diploma. Begitulah seterusnya. Jadi saya rasa kita fokus kepada yang diploma dululah untuk hari ini. Okey, seterusnya. Okey, bagi perkara yang paling penting yang kita perlu tekankan sepanjang pelajar berada di asrama ini ialah dari segi keselamatan dan kesihatan lah. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan juga warga sekolah, warga kolej. Jadi perkara yang perlu kita titik beratkan ialah memakai pelitup muka pada setiap masa. Di mana pelitup muka berganda digalakkan. Kerana pelajar diwajibkan memakai pelitup muka dan kita menggalakkan pelajar memakai pelitup muka berganda. Itu 2 lapis atau 3 lapis. Itu maknanya
pelajar perlu membawa ataupun dibekalkan dengan pelitup muka yang mencukupi lah sepanjang tempoh sebulan itu, kerana mereka akan pakai setiap hari. Kemudian penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Yang ini kita kena pastikan semua kumpulan pelajar yang terlibat secara bersemuka ini menjaga penjarakan fizikal mereka. Kita akan buat pemantauan lah. Kita ada tugaskan pensyarah-pensyarah untuk mengawasi pelajar-pelajar ini supaya mereka sentiasa mematuhi SOP penjarakan fizikal itu, di mana sahaja mereka berada, di kelas, di bengkel, di asrama dan sebagainya. Seterusnya, pelajar-pelajar mestilah sentiasa mencuci tangan dengan air dan juga sabun. Ini SOP yang biasa kita amalkan sekarang lah. Pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan juga sentiasa mencuci tangan. Itu SOP utama bagi membendung jangkitan COVID-19 ini. Seterusnya bagi pelajar-pelajar yang akan masuk ke asrama nanti, semua pelajar diwajibkan mengadakan ujian kendiri COVID-19. Ini arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, mewajibkan semua pelajar membuat ujian kendiri, itu menggunakan test kit yang akan dibekalkan kepada pelajar apabila mereka masuk untuk mendaftar ke asrama pada hari pertama. Langkah pertama kita test dulu pelajar-pelajar ini dengan menggunakan test kit yang kita bekalkan semasa sampai ke Dewan. Pelajar akan menjalani ujian kendiri ini dulu. Kemudianlah baru menjalani proses seterusnya lah, pergi daftar asrama dan bergantung kepada ujian tersebut. Kalau ujian positif, maknanya pelajar ini akan diminta untuk dibawa balik untuk bawa ke PKD dan sebagainya. Okey, ujian COVID ini akan dilaksanakan pada hari pertama. Itu yang pertama pada hari pertama mendaftar. Yang kedua akan dilaksanakan semula pada hari ke-6 setelah pelajar berada di asrama. 5 hari berikutnya kita akan test sekali lagi pelajar. Pada hari ke-6 kita akan test sekali pelajar. Test kit ini juga kita akan bekalkan. Tidak perlu dibeli sendiri oleh ibu bapa. Kita akan bekalkan. Kita akan buat ujian tersebut kepada pelajar pada hari ke-6 dan berikutnya ujian ketiga kita akan laksanakan pada hari ke-14. Sekurang-kurangnya 3 kali ujian COVID-19 akan dilaksanakan kepada setiap pelajar yang akan masuk ke asrama nanti. Jika keputusan positif, pelajar akan diuruskan oleh ibu bapa untuk dibawa ke klinik ataupun PKD yang berhampiran lah untuk urusan seterusnya. Dan jika pelajar didapati negatif, ujian negatif, mereka akan diarahkan untuk menjalani proses pendaftaran masuk ke asrama seterusnya lah. Okay? Jadi inilah dia punya kita panggil apa? Dia punya flow dia. Mula-mula pelajar masuk, pelajar yang sihat saja yang dibenarkan masuk. Jika pelajar-pelajar daripada rumah didapati dah ada gejala, ada demam, sesama, batuk dan sebagainya, kita larang daripada balik ke asrama. Tak apa, sabar, bagi tahu kepada kita, sama ada pelajar sendiri atau ibu bapa maklumkan kepada kita, anak ini demam, bergejala, suhu tinggi, pada panas, batuk dan sebagainya. Kita akan maklumkan tak apa, jangan daftar dulu, tunggu di rumah. Mungkin boleh buat ujian kendiri di rumah dululah. Kalau didapati negatif dan sebagainya, barulah hubungi kita semula untuk balik ke asrama. Jadi tindakan susulan selepas ujian dilaksanakan, kita akan tempatkan pelajar yang positif di dalam bilik isolasi. Ini jika mereka datang sendirilah. Tapi kalau ibu bapa datang, kita minta ibu bapa tunggu
semasa kita buat test itu, ibu bapa masih ada di dalam, di kawasan kolej. Jadi kalau didapati positif, kita minta terus ibu bapa uruskanlah. Tapi kalau pelajar ni balik sendiri, contohnya ibu bapa dah balik, kita akan letakkan mereka ni dalam bilik isolasi yang kita sediakan. Kemudian kita maklumkan kepada PKD, tindakan selanjutnya berdasarkan kepada nasihat PKD lah. Sama ada pelajar itu perlu dikuarantin dan sebagainya, kita akan mengikut nasihat PKD. Kemudian kita maklumkan kepada ibu bapa pelajar supaya mereka dapat menguruskan anak ini untuk tindakan selanjutnya lah. Okey, bagi keputusan negatif, pelajar akan tinggal di asrama lah. Dan jika di asrama kita dapati pelajar ini bergejala, ada gejala, dia timbul demam, sakit, batuk, sesemua dan sebagainya, kita akan hubungi penjaga untuk jemput dan dibawa pulang ke rumah lah. Itu selepas pelajar masuk mendaftar ke asrama. Dan jika keputusannya invalid ataupun tidak dapat dikenal pasti, kita akan buat ujian semula, tes semula kepada pelajar berkenaan. Okey, seterusnya. Peraturan keselamatan di asrama. Ini biasalah bila masuk ke asrama, pelajar-pelajar terikat dengan peraturan yang ditetapkan. Contohnya, bagi memastikan pelajar ini sihat, kita akan sediakan borang pengisytiharan kesihatan yang kita akan bekalkan semasa pendaftaran. Anda pelajar perlu isi bagi isi borang itu, isytiharkan kepada kita bahawa pelajar tidak ada gejala dan sebagainya, sihat dan disahkan boleh masuk ke asrama lah. Kemudian tiada aktiviti outing ataupun bila pelajar dimasuk pada 3 hari bulan nanti, tidak ada lagi dibenarkan untuk keluar dan sebagainya. Parent pun tidak boleh ambil dalam tempoh sebulan itu. Biarlah mereka tinggal di asrama sepenuhnya. Jadi tak ada kebenaran untuk datang hujung minggu, bawa balik dan sebagainya. Kalau nak bekalkan sesuatu, ibu bapa macam biasa boleh bekalkan di pondok pengawal lah, makanan keperluan pelajar, boleh dibenarkan, hantar ke pos pengawal saja, tetapi tidak dibenarkan untuk melawat anak di asrama, tidak dibenarkan masuk lah. Saya harap ibu bapa faham, kita sama-sama nak jaga anak dan juga diri kita sendiri supaya kita tidak menyebarkan ataupun menyebabkan jangkitan virus COVID-19 inilah. So kalau pelajar-pelajar datang ke kolej dengan ibu bapa, maknanya ibu bapa tinggal dalam tempoh sebulan itu, memang kita tidak benarkan mereka untuk keluar masuk lah. Dan kalau pelajar, kalau boleh pelajar yang bawa kenderaan sendiri, kalau boleh saya tidak galakkan lah, supaya pelajar tidak bawa kereta, motor, dia tinggal ke asrama selama sebulan. Sebab mereka tidak boleh gunakan kenderaan itu. Nanti ditakuti kenderaan rosak, dipecah dan sebagainya. Jadi elok kalau nak balik untuk hari pertama itu, ibu bapa yang hantar. Ibu bapa yang hantar, tidak digalakkan pelajar-pelajar bawa kenderaan sendiri. Saya faham pelajar-pelajar yang berulang-alik ni, biasanya mereka naik motosikal kan. Naik motosikal, ada naik kereta sendiri dan sebagainya. Tetapi untuk hari pertama ni, sebab anak nanti akan semua masuk ke asrama, walaupun sebelum ini berulang-alik, maknanya biarlah hari pertama itu ibu bapa yang hantar, supaya anak tidak bawa kenderaan dan tinggal di kolej. Kalau terpaksa ada kes-kes yang memang terpaksa, boleh dipertimbangkan, tak ada masalah. Tapi kenderaan itu tidak boleh digunakan lah. Hanya untuk datang, tinggal dan tidak boleh digunakan untuk bawa keluar masuk. Okey, seterusnya aktiviti riadah ataupun aktiviti bersukan. Pelajar-pelajar dibenarkan untuk laksanakan aktiviti bersukan seperti berjoging dan aktiviti sukan yang mempunyai jarak lah, atau secara individu dan juga mempunyai jarak.
bukan aktiviti sukan berkumpulan seperti bermain rugby, bola sepak, futsal, bola keranjang, hoki dan lain-lain. Maknanya aktiviti sukan berpasukan tidak dibenarkan kecuali aktiviti jogging, riadah secara terbuka yang bersifat individu sahaja yang dibenarkan. Okey, seterusnya. Okey, jadual pendaftaran asrama ini kita dah susun supaya tidak berlaku kesesakan semasa ibu bapa menghantar anak-anak untuk mendaftar ke asrama. Di mana ibu bapa ataupun pelajar perlulah mengikuti jadual ini, iaitu jadual yang pertama ialah jadual ujian. Jadual ujian COVID ini dia serentak dengan ujian pendaftaran lah. Jadual pendaftaran lah. Bila datang, ikut waktu jadual pendaftaran, pada masa yang sama, ujian COVID akan diadakan sebelum pelajar itu mendaftar asrama. Contoh, pada hari 3 hari bulan itu, waktu pukul 9 hingga 10 pagi, kelas yang terlibat ialah kelas 1 DVM, auto, 1 di MTA 2, 1 di MPP 2 dan 1 di BAK. Itu terlibat untuk pukul 9 hingga 10. Kemudian bagi pukul 11 hingga pukul 12, kelas yang terlibat ialah 2 di MTA 1, 2 di MPP 1 dan 2 di BPP. Dan seterusnya pada sebelah petang, pukul 2 hingga pukul 3 petang, kelas yang terlibat ialah 1 di VM, 1 di MTA 1, 1 di MPP 1 dan 1 di BPP. Dan pada pukul 3 hingga pukul 4 petang pula ialah kelas 2 di MTA 2, 2 di MPP 2 dan 2 di BAK. Jadi saya harap ibu bapa dan juga pelajar patuh kepada jadual ini supaya tidak berlaku kesesakan dan tidak menunggu lama lah. Nanti kalau datang patut berdaftar petang, datang pagi, nanti kena menunggu lama. Ataupun kita paksa meninggalkan anak di kolej dan sebagainya. Biar datang ikut waktu. Kalau ada keperluan untuk perubahan sebab tidak boleh dielakkan, maklumkan awal kepada unit HEP lah untuk kita uruskan ataupun pihak asrama. Okey, ini jadual pendaftaran. Sama seperti jadual yang ujian COVID tadilah. Pada 3 Oktober, masanya 9 pagi sehingga 4 petang. Boleh rujuk jadual yang dipaparkan ini. Jadual ini kita akan sertakan nanti di dalam surat edaran yang akan mula diedarkan besoklah, insyaAllah. Surat itu saya akan edarkan besok. Surat pemakluman pendaftaran asrama, pendaftaran kolej dan asrama bagi semua pelajar. Dan juga kita sertakan sekali jadual pendaftaran ini, insyaAllah. Jadi saya rasa pelajar-pelajar boleh bacalah, boleh baca dan bincang dengan ibu bapa supaya tidak berlaku kesilapan lah semasa hadir untuk mendaftar, supaya tidak ada masalah. Okey, jadi selepas pelajar-pelajar mendaftar asrama, bermulalah kehidupan di asrama dengan tempoh yang tidak dibenarkan pelajar balik, pulang ke rumah dan sebagainya selama sebulan. Tapi keputusan ini bergantung kepada arahan KPM lah. Kalau KPM keluarkan siaran boleh dan sebagainya, kita akan ikut KPM punya siaran. Setakat ini, tempoh 4 minggu itu, pelajar yang kumpulan di PM ini akan berada sepenuhnya di asrama. Jadi mereka, untuk maklumat juga, pelajar di VM ni, kalau ada yang kata dia tak nak masuk asrama kan, bukan kita tak bagi kan. Kita sebenarnya wajibkan pelajar masuk asrama atas arahan kementerian lah. Jadi sebab budak pelajar di VM ni, dia akan menjalani sesi amali yang tertinggal lama tu, tempoh sebulan ini. Amali dengan PB dia. PB ni pentaksiran berterusan khas, kita namakan PB khas. Mana pensyarah akan gunakan tempoh sebulan ini untuk mengadakan PB untuk mereka. Jadi kalau pelajar ni tak hadir, maknanya pelajar akan lagi tertinggal lah.
Sebab amali kita tidak boleh laksanakan secara PDPR, paksa bersemuka dengan pensyarah-pensyarah untuk dinilai, diberi makan dan sebagainya. So kalau pelajar yang tak masuk asrama, masalah dia kita tak benarkan mereka hadir. Pelajar yang tak nak masuk ke asrama, kita tidak benarkan pelajar untuk hadir ke kolej. Sebab saya dah jelaskan awal tadi, kita nak wujudkan gelembung keselamatan. Itu arahan daripada KPM. Jadi kalau pelajar tidak, ibu bapa tidak membenarkan anaknya hadir masuk ke asrama, maknanya pelajar akan berada di rumah, belajar secara kendiri lah. Belajar secara kendiri lagi, mungkin boleh berhubung dengan pensyarah masing-masing untuk mendapatkan bahan dan sebagainya, kena berhubung dengan pensyarah jugalah, masih lagi PDPR di rumah secara kendiri. Tapi PDPR ini bukan dalam bentuk kelas yang diajar oleh pensyarah lah, sebab pensyarah dah tumpu kepada kelas bersemuka. Cuma pelajar sendiri dengan inisiatif pelajar untuk menghubung dengan pensyarah untuk terus mendapat maklumat-maklumat tentang pelajaran mereka. Jadi saya rasa agak sukar sebab pelajarannya ialah dalam bentuk amali. Amali yang perlu ada di bengkel dan sebagainya. Jadi saya minta ibu bapa faham, korbankan masa sebulan ini untuk anak-anak masuk ke asrama. Walaupun mungkin banyak masalah di rumah tu, nak jaga mak, nak jaga ayah, nak jaga adik dan sebagainya. Mungkinlah macam-macam alasan yang akan diberikan. Tetapi dalam tempoh sebulan ini kita minta sedikit pengorbanan supaya semua anak yang sebelum ini bermula alik daripada rumah ke asrama, semuanya masuk asrama mulai 3 bulan ini. Walaupun ada masalah, cuba diselesaikan supaya kita dapat beri lebih kemudahan kepada anak-anak kita ini untuk belajar, untuk menamatkan pengajian mereka untuk semester inilah. Jadi itu harapan saya. Jadi kalau ada persoalan yang mungkin berbangkit selepas ini, bolehlah bertanyakan melalui mesej chat tu, chatting punya ni. Nanti kita akan cuba jawab, dan juga boleh mesej kepada grup-grup ibu bapa lah dalam PIBG dan sebagainya. Jadi kita boleh jawablah secara, mungkin kalau tidak pada hari ini, pada hari-hari yang seterusnya lah. Belum kita masuk pada 3 bulan nanti ya. Jadi saya rasa itu saja taklimat daripada saya. Jadi saya setakat ini dulu. Kalau ada persoalan nanti boleh saya jawab nantilah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Sufian atas taklimat yang disampaikan. Jadi untuk sesi seterusnya ialah sesi soal jawab. Jadi saya akan bacakan soalan yang telah dihantar kepada saudara Muhammad Fauzi menerusi MPP. Jadi soalannya ialah, adakah dibenarkan untuk mereka memakai baju bebas seperti yang diumumkan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia jika baju setiada sudah tidak muat? Silakan Cik Sufian. Okey, maknanya kalau soalan itu maknanya ibu bapa dah tahu lah tu, dah baca FAQ lah tu kan. FAQ yang dikeluarkan oleh kementerian memang mengatakan bahawa jika pakaian sedia ada, pakaian sekolah yang sedia ada, pelajar itu dah tak muat, rosak, koyak dan sebagainya yang dah tak boleh pakai lagi. Jadi memandangkan sekarang ni musim pandemik ini mungkin membebankan ibu bapa untuk beli baru dan sebagainya, maka kerajaan membenarkan pakai pakaian bebas yang sesuai lah, yang sesuai untuk masuk ke kelas. Bukan pakaian yang macam kita pakai kat rumah tu, yang sesuai. Kalau ada kemeja ke, kalau t-shirt berkolor dan sebagainya, yang baiklah, pakaian yang baik yang sesuai untuk masuk kelas. Tapi masih lagi perlu memakai kasut dan sebagainya lah. Cuma kita tak wajibkan pakai pakaian uniform college. Jika uniform itu dah tak boleh dipakai lah maksudnya. Boleh lah. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, adakah aktiviti sukan juga tidak dibenarkan setelah 2 minggu karantin di asrama? Aktiviti sukan ni, itulah selepas kuarantin ni dia bergantung kepada pengumuman KPM lah. Kalau KPM kata
Selepas 2 minggu pelajar masuk asrama, dia ubah SOP, dah boleh bersukan, main bola dan sebagainya, kita akan ikut. Setakat ini belum ada. Setakat ini yang saya tunjukkan slide tadi lah. Sukan-sukan yang berpasukan tu belum dibenarkan. Mungkin selepas pelajar dah berada di asrama sepenuhnya, ada siaran lain yang mengatakan bahawa dah boleh bersukan, kita akan benarkan. Okay. Okey, seterusnya soalan daripada ibu bapa. Kerajaan telah membenarkan jika pelajar tidak ke sekolah dengan surat makluman kepada pihak kolej. Adakah juga dibenarkan untuk pelajar tidak kembali ke kolej selari dengan pengumuman kerajaan? Ya, betul. Itulah yang saya jelaskan tadi. Memang boleh pelajar, jika pelajar tidak mahu masuk ke asrama lah, maksudnya tidak nak duduk di asrama, bermakna pelajar tidak dibenarkan untuk datang ke kolej berulang-alik. Hanya kita wajibkan pelajar yang berasrama saja yang ke kelas. Jadi pelajar yang masih yang tidak mahu masuk ke asrama ini, mereka dibenarkan dengan ada surat lah. Surat permohonan daripada ibu bapa yang maklumkan bahawa anak tidak dibenarkan masuk asrama disebabkan alasan-alasan itulah, boleh tulis dalam surat itu alasannya. Dengan surat itu maknanya kita tidak ambil tindakan disiplin mengatakan pelajar tak hadir penting dan sebagainya. Maknanya rekod kehadiran tetap dikira walaupun mereka berada di rumah. Cumanya tadilah, cumanya bila anak berada di rumah ni, masalahnya mereka tak dapat nak belajar secara bersemuka dengan pensyarah di bengkel lah, untuk buat amali, untuk buat penilaian, pentaksiran PB mereka kan, yang memang perlu dibuat secara bersemuka, secara amali. Kalau tidak duduk di rumah, maknanya pelajar kena berhubung dengan pensyarah mereka. Mungkin ada kaedah lain yang digunakan untuk PB mereka itu, PB yang penilaian berterusan yang terpaksa dilaksanakan oleh pensyarah itu. Jadi agak sukar sedikit, tapi memang dari segi peraturannya memang dibenarkan untuk tidak masuk ke asrama, tetapi tidak dibenarkan hadir ke kolej. Okay. Terima kasih. Soalan seterusnya. Apakah SOP yang ditetapkan di asrama dan kolej? Adakah penjarakan sosial dapat dilakukan di asrama? Penjarakan sosial di asrama, kalau dari segi penginapan, bilik penginapan, memang katil itu memang kita jarakkan. Dia dah kurangkanlah bilangannya, dijarakkan katilnya. Dari segi susun atur memang mengikut SOP lah. Dari segi penggunaan tandas, contohnya kita adakan bilangan giliran. Kita sediakan tag untuk contoh sekali masuk hanya 5 orang saja dalam tandas. Kita ada gunakan tag. Pelajar keluar baru orang lain boleh masuk, gilir-gilir 5 orang sekali masuk. Itu dari segi peraturan kita laksanakan. Dari segi kawalan, maknanya macam kita sekarang lah, kehidupan kita sekarang ni, hanya kita yang mematuhi SOP, hanya diri kita yang perlu mematuhi SOP itu. Kalau berada di asrama, kalau pelajar tak patuh, maknanya dia akan bergaul dengan kawan-kawan dalam bilik, duduk kumpul ramai-ramai. Maknanya itu bergantung kepada pelajar itu sendiri juga kan. Tapi SOP-nya, dari segi SOP-nya kita memang sediakan penjarakan katilnya, penggiliran di tandasnya, SOP di dewan makannya, bergilir, jarak-jarak antara meja dan sebagainya kita laksanakan. Tapi bergantung kepada individu itu untuk mematuhi SOP atau tidak. Kalau kita berdisiplin, kita dapat patuhi SOP, insya-Allah kita dapat hindari daripada jangkitan. Bergantung kepada diri kita juga. Walaupun SOP macam mana dilakukan pun, terpaksa kita sendiri yang mengamalkannya. Okey, soalan seterusnya. Adakah pelajar dibenarkan kembali ke kolej jika tarikh akhir vaksin belum mencapai 14/21 hari? Macam mana tu? Maksudnya yang vaksin kedua ke? Vaksin kedua lah kot ni. Tarikh akhir. Tapi kalau ikutkan, pelajar yang belum divaksin pun boleh balik ke asrama. Tak ada masalah. Yang dah vaksin satu,
Yang dah vaksin 1 ataupun vaksin kedua yang belum cukup tempoh pun boleh datang ke asrama, tak ada masalah. Okey. Soalan apa masih lagi kita belum lagi terima soalan yang lain. Cik Fauzi, Saudara Fauzi, ada terima soalan? Lagi? Okey. Baik. Bagaimanakah pendaftaran asrama dan yuran makan bagi pelajar luar? Okey, untuk pelajar luar, kita akan berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa lah. Pendapatan ibu bapa ni kita rekod dalam APDM sistem kita lah. So kalau untuk pembuktian, saya minta lah ibu bapa berikan kepada pelajar salinan slip gaji ataupun salinan pendapatan lah, supaya kita dapat membuktikan bahawa pelajar itu sama ada mereka layak membayar yuran RM1 sehari ataupun RM3 sehari. Untuk pelajar yang pendapatan ibu bapanya di bawah RM4,999, RM4,999, dia dilayak bayar sebanyak RM1 saja satu hari. Bagi pelajar yang ibu bapanya berpendapatan RM5,000 dan ke atas, wajib membayar RM3 sehari. Jadi kita akan kira lah. Bilangan bayar harinya bergantung kepada tempoh pengajian. Kalau sekarang ni 4 minggu, maknanya bayar dalam tempoh 4 minggu lah. Kalau RM1 satu hari, lebih kurang dalam RM30 lah. Kalau RM3 satu hari, 3 kali 3, RM90. Okey. Okey, soalan seterusnya. Dan bantuan makan asrama yang kerajaan punya itu memang kerajaan akan tetap bayar walaupun pelajar itu tinggal di luar sebelum ini. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah pengangkutan pelajar yang tidak boleh kembali ke kolej dengan kenderaan sendiri? Okey, untuk pelajar memang kita tidak galakkan mereka menggunakan kenderaan awam. So saya minta kerjasama ibu bapa lah, kalau seboleh-bolehnya biarlah anak-anak kita ini balik ke asrama dengan dihantar oleh ibu bapa lah. Itu yang terbaik lah kan. Kalau tidak boleh juga mungkin saudara mara yang terdekat yang boleh hantar, dan elakkan daripada menggunakan kenderaan awam. Kalau perlu, kalau sangat perlu bahawa memang tidak ada pengangkutan untuk digunakan, boleh maklumkan kepada pihak kolej. Mungkin pihak kita juga, Puan Ros, boleh buat survei. Berapa ramai pelajar yang memang tak ada langsung kenderaan yang boleh balik ke asrama, kita boleh sediakan bas kita lah untuk menjemput pelajar-pelajar. Mungkin di mana-mana stesen lah yang kita tetapkan. Ibu bapa boleh hantar ke stesen dan kita jemput bawa balik. Itu cadangan saya lah. Kalau maknanya last resort ialah kita menggunakan kenderaan kolej kita untuk menjemput pelajar. Okey, nanti baik. Buat survei dulu, buat survei sama ada berapa ramai yang memang tak boleh balik. Macam saya bagi tahu tadi lah, boleh kalau nak pelajar nak bawa kenderaan sendiri, tapi pelajar akan park kenderaan itu selama sebulan di kolej, tak bergerak. Saya takut ada masalah terhadap kenderaan berkenaan lah, kereta atau motornya rosak dan sebagainya, tak boleh start ke dan sebagainya kan. So elok kalau boleh untuk hadir itu dihantar ibu bapa ataupun guna kaedah lain yang tidak perlu bawa kenderaan sendiri. Kalau perlu juga kita benarkan, tak ada masalah. Tapi kita akan daftarkanlah dan diletakkan dipakai di tempat yang dikhaskan oleh pihak polis sajalah. Okey, ada pelajar kita seorang satu di MTA 2 tak silap saya, kita telah uruskan dia naik bas dari Temuh Perak ya. Jadi kita telah uruskan bas dari KB juga untuk ambil dia dan bawa ke kolej pada 3 hari bulan. Yang saya survey lah, seorang saja setakat ni. Setakat ini hanya seorang pelajar kita yang daripada negeri Perak yang memerlukan kenderaan
dan kita tumpangkan kenderaan daripada Perak, dia akan hantar ke Sungai Buloh Ya, betul. KB Sungai Buloh, dan van kita akan jemput pelajar ini di Sungai Buloh lah. Betul. Cuma seorang je yang kita dah survey sebelum ini, hanya seorang saja yang memerlukan. Yang lain tu saya rasa harap-haraplah memang mereka boleh hadir sendirilah. Tak apa, kita bantu nanti kalau memerlukan. Ya. Okey, soalan seterusnya. Jika sepanjang tempoh PDP pelajar berada di asrama, pelajar mempunyai sebab untuk keluar seperti tes JPJ, appointment hospital dan sebagainya, adakah pelajar dibenarkan untuk pulang? Urusan begini, dari segi kesihatan yang utamanya kesihatan memang kita bagi, tapi dengan diuruskan oleh ibu bapa sendiri, bukan balik sendiri dan sebagainya. Ibu bapa kena jemput. Kalau urusan seperti ini ada surat rasmi dan sebagainya, ibu bapa mohon pada kita dan mereka boleh jemput anak tu, insya-Allah kita boleh bagi terus. Adakah selepas pelajar ni balik daripada urusan JPJ atau appointment ni, adakah mereka perlu dibuatkan swab test? Kalau ikutkan JPJ ni memang tak ada dalam senarai yang dibenarkan kan. Tapi itulah, kalau selagi dikawal oleh ibu bapa, saya rasa tak ada masalah kan. Jangan dibiarkan dia bebas. Itu maknanya tidak perlulah. Tidak perlulah bagi saya kan. Okey. Baik. Tapi kalau lebih baiknya kalau ibu bapa sanggup buat test sendirilah, maksudnya guna kit, test kit tu Di rumah. Guna ujikan balik lebih baik. Okey. Baik. Tentang borang pendaftaran asrama yang perlu di-print dan dibawa, bilakah pihak kolej akan memberikannya dan dari manakah untuk mendapatkan borang tersebut? Borang apa ni? Borang pendaftaran asrama. Borang pendaftaran asrama. Kita tak keluarkan borang kan? Itulah belum lagi borang ni belum biasa pelajar yang sebelum ni memang ada borang dia mungkin isi lah sebab kita ada itu pelajar yang sebelum ini, pelajar yang memang tinggal di asrama. Untuk masuk balik kita bagi mereka mohon semula kan. Tapi yang untuk yang ini memang kita otomatik wajib masuk asrama, so kita tak perlu keluarkan borang lah. Tak, maksud saya nak isikan maklumat data untuk simpanan asrama. Orang dia tulis je, tak banyak. Kita bagi masa dia orang daftar lah. Okey, betul. Okay, masa mendaftar hari pertama tu kita akan bagi borang tu untuk isi. Okey. Pihak kolej, soalan seterusnya. Pihak kolej telah mengambil inisiatif untuk karantin pelajar di asrama. Bagaimanakah pula dengan cara mengawal penularan dalam kalangan pensyarah? Pensyarah ni memang kita wajibkan mereka ni ambil vaksin 2 dos, 2 dos komplit baru mereka boleh masuk ke kelas lah. Jadi sekarang ni boleh dikatakan hampir 100% pensyarah-pensyarah kita memang dah dapat 2 dos dan itu syarat utama untuk mereka masuk ke kelas. Maknanya dari segi kawalan pensyarah, kawalan kendiri di luar itu masing-masing lah. Tapi kawalan yang pihak kolej lakukan ialah memastikan semua pensyarah yang bersemuka dengan pelajar ini telah menerima suntikan 2 dos. Dan saya jangka sehingga 3 hari bulan nanti akan 100% pensyarah kita ada 2 dos vaksin lah. Dan pensyarah yang tidak mengambil vaksin memang tidak dibenarkan masuk mengajar secara bersemuka dalam kelas. Itu arahan daripada KPM lah. Jadi kawalan di luar tu memang kita tak, untuk pensyarah memang kita tidak ada khusus lah. Maknanya kita cuma dalam bentuk pesanan kepada pensyarah, memang mereka akan kawal diri mereka sepanjang tempoh PDP bersemuka dengan pelajar ini. Mematuhi SOP yang ditetapkan semasa PDP dan sebagainya. Okey, seterusnya. Adakah pelajar luar yang akan menetap di asrama diwajibkan untuk membeli cadar asrama?
Kita tak wajibkan. Kita tak wajibkan sebab dalam tempoh sebulan saja pelajar-pelajar boleh gunakan cadar sendiri, bawa cadar sendiri, apa-apa cadar sendirilah yang sesuai saiz tilam single itu. Cadar dan sarung bantal bawa sendiri. Dan juga kalau boleh bawa bantal sendiri. Tilam kita sediakan, bantal sendiri, sarung bantal dan juga cadar sendiri. Okey. Okey, seterusnya, jika terdapat sebarang kes berkaitan dengan COVID-19, adakah pihak kolej akan tutup dan pelajar dibenarkan pulang atau pelajar di kuarantin asrama sahaja? Okey, bila berlaku kes positif sama ada pelajar atau pensyarah di kolej, pihak kolej akan berhubung dengan PKD terdekatlah. Dan kita akan dapatkan nasihat PKD dan kalau biasanya PKD yang akan mengarahkan kolej ditutup. Bukan saya, bukan pengarah, tapi pihak PKD dan juga KPM yang akan mengarahkan sesuatu kolej itu ditutup. Jadi biasanya kalau ada kes positif, memang mereka akan tutup 2 hari untuk sanitasi, untuk mengadakan sanitasi penuh. Okay. Jadi bergantung kepada arahan PKD dan juga KPM lah. Okey, setakat ni Saudara Fauzi maklumkan tiada soalan lain. Jadi kita nak tamatkan dalam tempoh lagi 15 minit ke Cik Sufian? Macam mana? Kalau dah tak ada dalam chat tu, dalam apa ni kita soalan punya soalan yang dalam yang bertulis lah kan. Ya, betul. Boleh, ibu bapa masih lagi boleh bertanya, mungkin dalam bentuk WhatsApp, dalam grup PIBG dan sebagainya. Nanti mungkin pihak YDP dan JK boleh pass pada kita jawab dan mereka hantar balik kepada ibu bapa lah. Mungkin saya rasa itu yang sebaiklah. Kalau tiada, boleh kita tamatkan ya Cik Sufian? Ada lagi satu boleh, soalan. ada apa-apa komen daripada Encik Yusri, YDP kita? Mungkin nasihat kepada ibu bapa dan pelajar. Okay. Cik Yusri ada? Saya tadi tak sempat nak. Okay, satu soalan ni. Kalau tarikh second dose vaksin kita waktu sekolah, pelajar boleh keluar ke? Waktu sekolah pelajar boleh keluar? Macam mana? Maksudnya dia dapat nanti dalam minggu kedua baru dia pergi nak vaksin. Adakah pelajar dibenarkan keluar untuk pergi vaksin? Untuk vaksin yang kedua? Okey, boleh. Ya. Boleh. Kalau ada tempoh, mana parent hubungi kita, datang jemput anak untuk ambil vaksin kedua tu. Okey. Okey, kalau begitu saya Cik Yusri ada dalam ni, boleh Cik Yusri? Saya persilakanlah Cik Yusri untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Tak ada suara Cik Yusri. Cik Yusri, suara tak ada. Tak dengar. Cik Yusri tutup mic. Cik Yusri, kami tak dapat dengar suara tuan. Okey, jap. Okey, baru dengar dah. Dengar ya? Baru dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Minta maaf semua, inilah masalah tu kalau PDPR ni kan, kita pun tak tahu apa masalah teknikal tiba-tiba berlaku. Okey. Saya cuma secara ringkas lah, saya ucapkan terima kasih pada semua terutama ibu bapa pelajar. Saya tengok sini live streaming dah ada melebihi 160 orang. So saya cuma nak beritahu pada semua para ibu bapa, pada 23 hari bulan 10 ni kita akan adakan mesyuarat agung PIBG lah, kali ke 30 untuk College Vocational Kajang.
So pada hari Sabtu 9:30 pagi. So saya berharap untuk kesempatan yang ringkas ni, saya mohon pada para ibu bapa untuk sama-sama dapat sertai mesyuarat agung ni secara maya lah ya, secara online. So semoga kita punya majlis nanti insyaAllah akan jalan dengan lancar lah. Dan saya juga mengucapkan selamat kembali kepada para pelajar ya, nanti pada 3 hari bulan 10 pada hari Ahad ni, untuk semua pelajar tahun 1 dan tahun kira semester 1 dan semester 3 untuk hadir kembali ke asrama pada 3 hari bulan dan mengikut skala SOP yang disebutkan tadi oleh Tuan Sufian ya. So semoga semua harap dengan kembalinya kita ke kolej nanti, kita akan selepas itu insyaAllah diharap pada tahun depan akan kita hidup kembali normal seperti biasalah. Okey, itu sajalah ucapan ringkas daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Cik Sri. Ya, sama-sama. Terima kasih Sri. Okey, ada satu soalan ni Cik Sufian. Soalannya ialah bagaimanakah nak membayar yuran asrama? Yuran asrama dibayar semasa pendaftaran asrama 3 bulan nantilah. Selepas ujian COVID, lepas tu dah okey, barulah kita ke kaunter negatif, kaunter pembayaran yuran asrama lah yang akan dikutip oleh penyedia asrama. Okay. Dengan jumlah bayaran yang kita sebagaimana saya maklumkan tadi lah. Okay. Nampaknya tiada soalan lagi ya Cik Fauzi, Saudara Fauzi, tak ada lagi ya? Okey, waktu pun sudah menunjukkan 3.52. Baik, saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa, pelajar yang sudi mendengar taklimat pembukaan kolej dan pendaftaran asrama pada hari ini, dan juga semua kehadiran barisan pengurusan, barisan jawatankuasa PABG, barisan Majlis Perwakilan Pelajar, barisan ketua unit sokongan akademik yang sama-sama dalam taklimat ini, dan kita berharap dengan taklimat yang telah disampaikan oleh pengarah sebentar tadi, banyak persoalan yang boleh dijawab dan boleh membantulah untuk pelajar dan ibu bapa membuat persediaan untuk pendaftaran pada 3 hari bulan Oktober. InsyaAllah surat maklumat kita akan edarkan selewat-lewatnya esok, insyaAllah kalau tidak dapat arah mintang. Dan sekiranya ada isu, ada persoalan, ada masalah, bolehlah kemukakan menerusi saudara, menerusi Majlis Perwakilan Pelajar ataupun menerusi Cik Yusri. Kita ada grup WhatsApp untuk pelajar diploma, ibu bapa pelajar diploma dan juga pelajar diploma lah. Jadi soalan-soalan itu kita akan cuba bantu jawab untuk membantu mengurangkan masalah dan sebagainya. Okay? Jadi saya rasa tak ada apa lagi, saya bagi pihak pengurusan Kolej Vocational Kajang memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang tutur kata, terlanjur tutur kata, kasar bahasa, kami mohon maaf. InsyaAllah kalau ada keperluan, ada maklumat ke apa-apa, nanti kami akan salurkan menerusi grup penasihat kelas ataupun menerusi persatuan ibu bapa dan guru. Okey. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, sama-sama tuan. Sama-sama. Bye. Terima kasih, bye. Bye-bye semua ibu.